Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah pada malam ini sekadar kita berkongsi lagi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah malam ini kita bersama-sama dengan surah An-Nur section 20 mengadakan kuliah secara maya, secara online. Sempena hari ini ialah hari tahun baru yang mana tadi telah pun kita buat doa akhir tahun dan doa awal tahun. InsyaAllah pada malam ini sedikit kita berkongsi sedikit ilmu. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini ada manfaatnya kepada kita dari hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti insyaAllah. InsyaAllah pada malam ini kita bicara sedikit tentang, oleh kerana kita masuk tahun baru, umur kita pun bukan semakin meningkat, tetapi umur kita semakin berkurang. Cuma kita je yang kata umur makin meningkat, kan? Padahal kalau kita kira balik semula, umur kita semakin berkurang. Kita hampir kepada kematian, yang mana kematian itu tidak terlepas daripada sesiapa pun. Kullu nafsin za'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Tiap-tiap diri sudah tetap akan merasai mati. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima balasan. Kita ini dah masuk setahun demi setahun, umur kita semakin berkurang. Kita semakin hampir kepada kematian, hampir kepada menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita bicara sedikit tentang bagaimana sifat manusia ini. Bagaimana sifat manusia dalam menghadapi kematian, yang mana kita semua tidak terlepas. Qul innal mautal ladzi tafirru fa innahu mulaqikum summa ilaihi turja'un. Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum thumma turaddu ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala kata, katakanlah wahai Muhammad,
sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu tetap ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Dia memberitahu pada kamu apa yang kamu telah lakukan serta membalasnya. Jadi semua kita ini akan menghadapi, akan merasai, suka ataupun tidak, walaupun kita takut dan sebagainya, kematian itu pasti. Jadi malam ini kita bicara sedikit 5 sifat manusia dalam menghadapi kematian. Ulama menyebutkan 5 sifat manusia ini dalam menghadapi kematian. Pertamanya ialah di kalangan manusia ada orang yang jika disebut kematian maka dia akan lari dari dia. Dia akan lari darinya dan merasa takut, bahkan merasa sangat sakit. Dia adalah orang kafir yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama ini ialah golongan manusia yang bila sebut ajakan kematian, maka dia akan lari, dia rasa takut, bahkan merasa sangat sakit. Siapa mereka ini? Mereka ini ialah terdiri daripada orang-orang yang kafir yang tidak sama sekali mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Lalu bagaimana keadaan dia? Dia ni selalu melalaikan hari yang pasti akan datang dan tidak pernah menyediakan bekalan. Walaupun dia semakin hampir kepada kematian, nak tak nak dia menerima hakikat kematian itu, tapi dia tetap melalaikan hari yang pasti akan datang itu. Dan tidak sama sekali pernah menyediakan bekalan. Dia hanya mencari keseronokan, kesenangan duniawi semata-mata, seolah-olah dia akan hidup di dunia ini buat selama-lamanya. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang saya bacakan tadi. Qul innal mauta alladhi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu tetaplah ia akan menemui kamu. Ini sifat orang yang pertama. Sifat yang mana kalau boleh nak hidup atas dunia ni buat selama-lamanya. Bila sebut bab mati tu rasa tak mau dah, takut lari daripada mengingati kematian. Dia seronok di atas dunia ni. Walaupun hari berganti hari, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun, namun dia tetap lalai daripada mengingati kematian. Sifat ini adalah sifat orang yang telah keras hatinya. Orang yang macam ni, kata ulama, sifat dia, hati dia keras. Dan juga kematian orang sebelum ini pun tak pernah diambil sebagai pengajaran bagi diri dia. Hari-hari pun tengok orang mati, tak rasa apa. Tak rasa takut, tak rasa gerun, tak rasa insaf, tak rasa sedar. Walaupun hari-hari yang dilihatnya kematian itu. Sebab kematian orang sebelum ini tidak pernah diambil sebagai pengajaran bagi mereka. Tak pernah fikir, mereka tak pernah berfikir apa yang dialami oleh saudara kita tu akan dialami juga pada diri dia sendiri. Dia tak pernah fikir. Dan walaupun sehari demi sehari usia ini semakin berkurangan, dan dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuan Haji Nordin, khabar alhamdulillah sihat Tuan Haji Nordin. Jadi kalau kita tengok, ini sifat yang pertama. Apakah kita tergolong orang yang sebegini? Wal'uzubillah. Orang yang tidak pernah takut, tak pernah ingat akan kematian, dan tak pernah ingat untuk mencari bekalan,
untuk nak bertemu Allah, nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian golongan yang kedua kata ulama ialah jika kematian disebut, maka dia mengambilnya sebagai nasihat, lantas dijadikannya sebagai pendorong untuk segera bertobat dan beramal soleh. Nah, inilah hijrah yang sepatutnya, yaitu hijrah kita untuk menjadi orang yang lebih baik, segera bertaubat, beramal soleh. Hijrah yang paling penting ialah penghijrahan diri kita ini, memperbaiki diri kita, memperbetulkan diri kita kembali, sentiasa ingat akan kesalahan dan kesilapan kita, lantas segera bertaubat, lantas segera beramal soleh. Inilah golongan orang yang beriman, memiliki jiwa yang baik. Nah, hijrah ialah sesuatu perpindahan daripada yang tak baik kepada yang lebih baik, daripada lalai menjadi orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sentiasa kembali ingat kepada Allah taala, sentiasa mengambil nasihat dan sebagainya, menjadi pendorong untuk segera bertaubat. Jadi tahun baru ini kita menjadikan diri kita ini sebagai orang yang lebih banyak ingat akan Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak bertaubat, beramal soleh. Sebab kita sedar, kita insaf, kita ingat bahawasanya semakin hari kita semakin hampir kepada destinasi kita, yaitu kematian. Dan kalau kita tengok, kita ini semakin hampir, semakin dekat. Semakin umur bertambah, maknanya semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah dari sudut bilangan, daripada 50 ke 51, bertambah dari sudut bilangan. Tetapi berkurangan masa untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua, yaitu menjadikan kematian itu sebagai nasihat. Menjadikan kematian itu sebagai pendorong untuk kita beramal soleh, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita masih berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya selepas itu, selepas berpisahnya ruh dengan jasad, maka semua itu tidak berguna lagi. Walaupun kita rasa amalan solat kita tu lebih penting dan sebagainya, tapi amalan solat kita pun terhenti setelah kita mati. Setelah kita meninggal, habis semua amalan-amalan kita. Puasa habis, sembahyang habis, selesailah sudah. Apa yang dapat menolong kita? Melainkan 3 perkara, kata Nabi SAW, yang kita telah maklum. Jadi kematian itu menginsafkan kita. Kematian itu mengingatkan kita. Kematian itu menyebabkan kita segera bertaubat. Ini yang kedua. Golongan yang kedua ini ialah yang mengambil nasihat daripada kematian itu. Bila sebut tentang mati, segera dia bertaubat, segera insaf. Ini golongan yang kedua. Kemudian kata ulama, golongan yang ketiga ialah ketika disebut soal kematian, dia selalu memakmurkan akhiratnya dengan memperbanyakkan solat. Bila sebut tentang kematian, dia selalu memakmurkan akhiratnya dengan memperbanyakkan solat, perbanyakkan puasa, qiyamul lail, berjuang pada jalan Allah dan rela berkorban untuk menegakkan agamanya. Ini golongan yang ketiga, bila sebut soal kematian,
dia segera memperbanyakkan amal akhiratnya, banyakkan salat, puasa, qiyamul lail, berjuang pada jalan Allah dan sebagainya. Golongan ini tidak pernah takut dengan kematian. Jelasnya mereka sangat rindu dengan kematian, karena dengan musabab itu mereka akan bertemu dengan Yang Maha Agung. Golongan yang ketiga ini tak pernah takut dengan kematian. Malahan mereka merindui kematian, sebab dengan kematian itu mereka dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka ini sangat ingin bertemu dengan saudaranya yang terlebih dahulu masuk syurga. Sebagaimana Bilal bin Rabah yang sangat merindui Nabi SAW dan para sahabat dia. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang sentiasa rindu, tak pernah takut dengan kematian, malahan rasa sangat rindu dengan kematian, kan dengan musabab kematian itu mereka dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka sangat ingin bertemu dengan saudaranya yang terlebih dahulu masuk syurga. Jadi golongan ini, golongan tidak pernah lupa mengingati mati. Sentiasa ingat akan mati, yang akhirnya dengan sebab kematian itu, dengan ingat akan kematian itu, mereka sentiasa memperbanyakkan ibadat-ibadat mereka, perbanyakkan solat, puasa, qiyamul lail mereka, perbanyakkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rela berkorban untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang golongan yang ketiga. Jadi golongan ini, kata ulama, dia tidak pernah lupa mengingati mati. Mereka selalu melihat kematian, sudah berada depan hingga selalu sedar, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ingat akan mati, mereka sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan ini, dia kata, berada di depan mata mereka itu akan kematian, sehingga selalu sedar, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat ini tidak mudah dilakukan kecuali bagi orang yang mampu mengosongkan hatinya dari khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini, setiap tahun menyambut tahun baru hijrah lah, masihi lah dan sebagainya. Kita pun bila tambut je tahun baru, macam-macam lah azam, macam-macam lah cita-cita kita. Kita tidak seperti mana para alim ulama, bila setahun ke setahun mereka sentiasa ingat akan kematian. Kita ni bila sambut je tahun baru, macam-macam perancangan kita, azam kita dan sebagainya. Ada pun sebut, kita nak perbanyakkan amal ibadat, perbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni dah semakin hampir kepada Allah, semakin hampir dengan kematian, kita ni nak menuju kepada kematian. Apakah kita dah cukup dengan bekalan? Tahun baru ini kita nak berazam untuk membanyakkan bekalan untuk menuju ke akhirat. Tak ada cita-cita tu. Cita-cita kita ini semuanya ke arah keseronokan duniawi semata-mata. Sebab itu kita menyambut hijrah tahun demi tahun, kan? Mulanya cantik lah, baca doa lah sebagainya. Penutup pun cantik juga dengan doa dan sebagainya. Tengah-tengahnya bagaimana? Tengah-tengahnya bagaimana? Kehidupan kita bagaimana? Sepatutnya ya kita dah berdoa, mudah-mudahan kuatkan iman, mantapkan iman dan sebagainya, jadikan umur kita yang diberkati dan sebagainya. Tapi kita tidak berusaha untuk manfaatkan masa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi golongan yang ketiga ini ialah golongan yang tak pernah lupa daripada mengingati mati.
Mereka ni selalu sedar dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ya? Jadi golongan ini golong yang sentiasa ingat kepada Allah. Orang demikian akan merasa lapang. Ya? Golongan ini golong yang merasa lapang dada jika dihadapkan dengan kematian. Dan jika diberi umur panjang pun dia sangat bahagia sebabnya dia masih dapat menambah amalan. Ya? Golongan ini sentiasa tenang, sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun diberikan umur yang panjang, dia akan rasa bahagia sebab dapat menambah amalan-amalannya. Golongan ini telah mengetahui hakikat hidup di alam dunia dan akhirat. Lebih banyak merindui kehidupan akhirat. Ya? Menunggu kematian dengan hati yang membara seperti sebuah pertemuan dengan seorang kekasih. Jadi Imam Ghazali rahimallahu ta'ala berikan penjelasan, sudah tentu seseorang yang selalu mengingati kematian seperti seorang yang mengingati saat bertemu je dengan kekasih. Ya, rindukan kematian. Bukan minta akan kematian, minta mati tak boleh. Ya? Tapi rindukan kematian. Jadi sebab untuk bertemu dengan kekasih. Sebagaimana diriwayatkan daripada Huzaifah, ketika dia hampir dengan kematian, dia kata, kekasihmu datang dengan kekurangan, di mana aku tidak selamat dari penyesalan. Ya Allah, jika engkau tahu bahawa kefakiran lebih aku sukai daripada kekayaan, sakit lebih aku sukai daripada sihat, mati lebih aku sukai daripada hidup, maka permudahkanlah kematianku sehingga aku bertemu dengan. Ini kata Huzaifah, yang diriwayatkan oleh Huzaifah bila mana dia hampir dengan kematian. Kita ni sebut je mati takut, tapi tak ada persediaan apapun, sekadar takut tanpa ada usaha dan ikhtiar untuk menambah bekalan, mencari bekalan, tanpa ada azam untuk kita segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut yang tidak ada makna, takut yang tak ada pengertian apa-apa, sekadar takut. Dengar kematian takut, tapi bekalan tetap juga tak dicari. Ingatan kita untuk segera bertaubat pun tidak ada. Ya. Ingatan untuk kita menambah amal, nambah bekalan juga tidak ada. Inilah kita. Sekadar takut, tak dengar orang mati, takut. Tapi apa persediaan kita setelah kita dengarkan kematian? Seolah-olah yang mati itu orang lain. Kita ni tak mati, maksudnya kita tak takut. Kita tak bersedia untuk mencari bekal. Jadi golongan yang ketiga ini, golongan yang takut, golongan yang sebut akan kematian, selalu ingat akan akhirat. Maka dia segera memperbanyakkan bekalan, mencari bekalan nak bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang ketiga. Maka ulama mengatakan golongan yang ketiga ini golongan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebab golongan ini golongan yang telah mengetahui hakikat hidup di alam dunia dan juga alam akhirat. Jadi kalau kita tengok sempena tahun baru ini, apa azam kita, apa cita-cita kita, apa usaha kita. Bukan hanya sekadar usaha, azam kita hanya untuk di duniawi saja. Tapi kehidupan kita ini, kita akan menuju ke akhirat. Kita semua akan kembali menuju akhirat. Kemudian golongan yang keempat, kata ulama, golongan yang keempat adalah golongan orang yang lalai mengingati akan kematian. Padahal boleh jadi kematian itu sudah akan tiba, maka jadikanlah kematian dalam hatimu. Sesungguhnya kematian terus berjalan mendekati siapapun, sedangkan manusia semakin melupakan perkara. Golongan keempat ni golongan yang lalai mengingati kematian. Langsung tak ingat mati, seronok atas dunia ni. Tiba-tiba tahu-tahu dah masuk kubur.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tahu-tahu dah masuk kubur. Menghitung hari, tiba-tiba dah masuk kubur. Kita dalam kehidupan dunia ini lupa akan kematian. Tak ingat akan mati. Tak kisah akan kematian, tidak memperdulikan akan kematian. Saya yang hari-hari tengok orang meninggal, macam-macam lah orang meninggal, macam-macam cara orang meninggal dan sebagainya. Tengok tak ada apa yang dibawa dan sebagainya. Apakah ada bekalan yang dibawa nanti, wallahu a'lam. Tapi pada zahirnya kita tengok apa yang dibawa. Kalau sekarang ni, kalau dulu nampak jugalah kain kapan. Sekarang ni kain kapan pun tak ada dah pakai. Dah pakai body bag masuk dalam plastik. Jadi kalau kita tengok, semakin hari, hari ni kematian pun semakin hari makin meningkat. Meningkat. Hari-hari kita, kami ini sentiasa melihat akan kematian. Tengok akan kematian ni, teringat apakah dah cukup bekalan kita nak balik bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita dah bersedia untuk menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok apa yang kita nak bawa, apa yang kita akan bawa ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Jadi kematian ini sepatutnya menjadikan kita menjadi manusia yang lebih ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian ini menyebabkan kita lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kematian yang kita lihat hari-hari ini, bukan menghitung berapa banyak orang yang mati. Kita hari ini menghitung berapa ramai yang mati. Berapa ramai yang mati. Sepatutnya bila tengok orang mati, kita insaf diri kita. Mendadak matinya, tiba-tiba mati. Sehat-sehat, tiba-tiba meninggal. Ada persoalkan muda lagi dan sebagainya. Mati tidak mengenal muda, tua, laki-laki, perempuan, anak kecil, dia tak mengira. Kalau kita jumpa kadang-kadang ahli waris, bila kita bertemu, saya pun tak rasa, saya pun rasa macam tiba-tiba mengejut kematiannya. Saya pun rasa, macam-macam rasa, tapi tak rasa pada diri dia. Apa yang dia rasa dengan melihat kematian kaum kerabatnya, adik-beradiknya, apa yang dia rasa? Apakah dia rasa hanya sekadar sedih, hanya sekadar takut, tanpa ada usaha untuk mempertingkatkan, perbanyakkan amal, pertingkatkan amal, perbaikkan amal, ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari tengok akan kematian. Hari ni kita leka mengira, kalau tengok TV pun kira berapa hari ni kematian, 360. Ramai sungguh lah orang meninggal. Seolah-olah macam kita lihat tu tak ada apa untuk kita. Kita tak ada apa pun yang berlaku pada kita. Kita ni lambat lagi lah kot. Macam itulah. Lebih kurang macam itulah kita. Tak rasa apa tengok akan kematian. Yang kita takut ialah ramainya orang mati. Sehari-sehari ramainya orang mati. Sehari-sehari ramainya orang mati. Tak rasa takut, tak rasa apa. Takut pasal ramai yang mati. Itu saja. Kita tak ada rasa takut untuk diri kita. Kalau kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat ini, apakah kita dah bersedia ataupun belum? Apakah kita dah cukup bekalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun belum? Jadi kalau kita tengok, golongan-golongan manusia ni ada yang ingat akan kematian, ada yang sekadar ingat akan kematian, tak ada cari bekalan, tak rasa insaf, tak rasa takut dan sebagainya. Tak ada rasa dan dia tu akan kembali juga kepada Allah, dan apakah bekalan yang dah dia siapkan dan sebagainya. Tuan-tuan,
Kita tengok kita ini tahun berganti tahun, ini semua ialah untuk mengingatkan kita bahawasanya kita ni semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah nak sampai dekat penghujung, sampai ke destinasinya. Jadi selepas kita bertemu Allah, setelah kita mati, kita tak boleh nak cari bekal apa-apa dah. Selesailah sudah. Kau nak menyesal pun tak ada makna apa-apa dengan penyesalan itu lagi. Ini golongan yang keempat. Golongan yang kelima, golongan yang terakhir ini memberikan anggapan bahawa hidup dan kematian itu sama saja. Ada golongan yang mana hidup dan mati ini sama. Tak ada apa pun, tak ada beza apa pun. Hidup di dunia ini tak ada memberikan apa-apa. Golongan ni memberi anggapan bahawa hidup dan mati itu sama. Dia hanya menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Dia akan kata, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup ni baik bagiku, dan matikanlah aku jika itu baik bagiku. Ini golongan yang kelima. Orang yang enggan mengingati kematian dapat dipastikan kehidupan di dunia bukan untuk beribadah kepada Allah. Sebab hawanya telah menguasai hatinya, bahkan mengalahkan keimanan. Dia hanya memperbanyakkan amalan untuk tujuan keduniaan belaka dan mensia-siakan kehidupan, waktunya untuk urusan akhirat. Kalau kita tengok ni golongan yang kelima ini, dia anggap hidup di dunia ni sama aja. Hidup mati sama. Hidup di dunia ini mati semuanya sama. Inilah golongan-golongan manusia sewaktu menghadapi kematian. Golongan-golongan ini yang disebut oleh alim ulama ini dalam beberapa kitab mengatakan bahawanya sifat-sifat manusia sewaktu kita menghadapi kematian. Ada yang kisah, ada yang takut, ada yang insaf, ada yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang tak kisah, yang tak memperdulikan kematian, tak payahlah nak ingat kematian. Buat apa nak ingat, melemahkan semangat kita aja. Pedulikanlah. Padahal kita ni pasti akan mati, akan menunjukkan kematian. Nak tak nak, semuanya akan menemui kematian. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati, kata Allah. Semua kita ni akan mati. Jadi sempena tahun baru hijrah ini, kita berfikirlah, renunglah sejenak, apakah kita dah bersiap sedia untuk kembali kepada Allah kalau Allah Ta'ala menjemput kita. Apakah kita dah siap sedia dengan bekalan-bekalan sebelum kita nak bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita nak menuju perjalanan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita dah menyiapkan diri kita? Atau kita masih juga lalai, leka dengan kehidupan dunia ini. Seronok dengan kehidupan dunia, leka dengan kehidupan dunia yang melalaikan kita, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dunia ini hanya sekadar tipu daya sahaja. Dunia ini sebagai tipu daya. A'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lah'un wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffar a'jaba fatarahu musfarran summa yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Allah Ta'ala kata ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan dan hiburan. Ini Tuhan sebut. Dunia ini sebagai permainan dan hiburan yang melalaikan. Serta kata Allah, serta perhiasan yang mengurang, juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa keturunan. Serta belum-belum memperbanyakkan harta benda dan anak pinak. Semua itu terhad waktunya. Samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang hijau, subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian, tanam itu bergerak segar ke satu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Akhirnya ia menjadi hancur bersepai dan hendaklah diketahui lagi bahawa di akhir ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia. Dan ada pula keampunan besar serta keredaan dari Allah disediakan bagi orang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Kita ini hidup atas dunia ini sementara. Sampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamakan dengan pohon yang subur, kemudian kuning, kemudian dia akan hancur. Kita ni pun samalah. Kita ni dulu hidup daripada kecil, daripada anak bayi itu, kemudian jadi remaja, sihat, kuat. Semakin berusia remaja, semakin sihat, kuat, kemudian kembali lemah, dan akhirnya akan menuju kepada kematian. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sempena hijrah kita ini, kita perbanyaklah amal ibadat, kita perbanyakkan amal-amal soleh, perbanyakkanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah bekal sebanyak mungkin yang boleh membantu, yang boleh menolong kita sewaktu kita di akhirat nanti. Perbanyaklah amal ibadat yang dapat membantu kita di akhirat nanti. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, janganlah kita tahun baru ini kita macam-macam azam lah, itulah, inilah. Sempena tahun baru ini kita nak buat itu, nak buat ini, kita lupakan akhirat. Kita lupakan yang kita ini akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah kita tetap akan berlaku. Hijrah akan berlaku perpindahan. Dari alam dunia akan berpindah menuju ke alam akhirat. Apa persediaan kita? Apa bekalan yang kita dah siapkan untuk kita nak berhijrah nanti, nak berpindah, nak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita leka dengan keduniaan semata-mata, memikirkan azam kita tahun baru ni. Kalau sekarang ini ditemu ramah, ditanya oleh wartawan apa cita-cita tahun baru, apa azam tahun baru, sempena hijrah ni apa, macam-macam lah kalau kita tengok kan. Tak ada satu pun azam kita nak perbanyakkan ibadat, perbanyakkan amal soleh, perbanyakkan amal kebaikan, kebajikan, perbanyakkan segala amal ibadat, bayar hutang-hutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azam tahun baru, kita nak bayar hutang-hutang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hutang kita dengan Allah yang kita belum bayar lagi. Jadi sempena tahun baru ini berazam. Umur pun semakin pendek, bukan makin meningkat. Maka kita pun berazam. Kita pun ingin sempena tahun baru, sempena hijrah ini, kita nak hijrahkan diri kita untuk perbanyakkan amal ibadat, perbanyakkan amal soleh, sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita azam macam-macam perkara duniawi, tak habis-habis dengan azam kita nak jadi itu, azam kita nak buat itu, nak buat ini, sedangkan azam untuk kita nak balik menuju Allah langsung tidak ada. Walaupun tahun berganti tahun, kita tahu kita pun semakin meningkat umur, tapi semakin pendek jarak waktu kita nak bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebab saya pun masih ada program lagi ni,
malam ni ada lagi program pengurusan jenazah yang belum selesai lagi. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi di lain waktu mudah-mudahan. Jadi itu yang dapat saya kongsikan pada malam ini, mudah-mudahan kita sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin ingat untuk menghampiri Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Dan kita berazamlah sempena tahun baru ini untuk perbanyakkan amalan ibadat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berazamlah untuk selesaikan, melangsaikan segala hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadat-ibadat kita yang pernah kita tinggalkan dahulu, mudah-mudahan kesemuanya itu dapat kita lakukan di tahun baru ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, terima kasih diucapkan kepada Surau An-Nur Seksyen 20 Akhi Ahmad Zakir yang sudi mengundang saya untuk mengadakan kuliah secara online. Sekarang ni pun kuliah pun belum boleh lagi, cuma solat yang dibenarkan, solat pun yang terbaru pula ya, yang dah dapat 2 dos, alhamdulillah. Saya pun dah selesai dah 2 dos, mana bolehlah sembahyang kat masjid sekarang ni. Cuma kuliah belum boleh lah, mana-mana pun kuliah belum boleh. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat menyambung kuliah-kuliah kita di masjid dan di surau insya-Allah. Dan bersabar, mudah-mudahan ni semua ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Apakah kita masih lagi ingkar dengan Allah? Apakah kita masih lagi jauh dengan Allah? Apakah kita tidak memperdulikan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita ni sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkan amal ibadat, perbanyakkan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa diampuni, diredai, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Insya-Allah kita bertemu lagi di lain waktu mudah-mudahan. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.